Assalamualaikum, salam sejahtera, salam healing daripada kami dari The Vocal Production. Sekali lagi kita dah masuk Diam Tak Diam Ustaz, Kak Su, episod kedua dah bersama Okey. dengan Ustaz Healing Sharin. So, kalau dengan Ustaz Healing Sharin ni, salam healing lah untuk semua. Salam healing. Terima kasih Kak Sukan pada mereka yang masih bersama kami, tunggu kami untuk episod seterusnya. First kali kita kena tanya tuan podcast kita lah. Ya. Ustaz Healing. Apa khabar Ustaz? Okey. Tapi pandang Kak Su, pandang sana lah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita Untuk syukur tahun kan. baru. Tadi Ustaz Arab ni tahun baru ni, tahun ni hari kali-kali ke umur Ustaz ni dah. Hari ni hari Khamis, hari Khamis kan? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi dah 63 4 hari dah umur Ustaz. Ketika kita rakamkan ni umur Ustaz dah 64 hari 63 4 hari. hari. Okey. Ustaz, sikit dah kita recap Ustaz kan. Episod 1 hari tu kita dah cerita kita platform kita semua. Ya. So Ustaz ada terima apa-apa komen ke respon daripada anak murid Ustaz ke daripada siapa yang mengenai Ustaz? Kalau daripada pihak saya, ramai sampaikan salam pada Ustaz. Allah Jangan kat suara dah. Salam semua. Kira-kira salah set-set kita ni. Ramai awak kira salah set-set kita, orang Kelantan ramai kan. Masya-Allah. Yang tentunya dikenali sangat. Itulah Su daripada dulu kan. Daripada Kelantan kan. Ustaz pun dari Kelantan juga kan. Jadi kalau kita boleh campur-campur lah dari segi bahasa kita campur-campur. Mungkin orang akan tertanya-tanya, hari tu 2 kumbang je. Satu kumbang besar, satu kumbang kecil. Ini kali ni ada bunga. Inilah Kak Su yang Ustaz sebutkan dalam episod lepas. Pertemuan antara saya, Kak Su dan Ustaz, maka lahirlah Ustaz Healing Sharin. Dan juga orang penting di belakang kamera ni. Kalau tak ada dia tak jadilah. Okey Ustaz, tadi berbalik kepada soalan tu. Bila dah keluar episod pertama tu, Ustaz ada apa respon yang Ustaz terima? Allahu Akbar. Banyak lah Wan. Ada banyak kan Su. Dan banyak respon daripada sahabat-sahabat kita, terutama anak murid Ustaz. Dan juga ramai kenal yang Ustaz tak kenal pun ramai. Yang tengok mungkin daripada grup Vocal Production kan. Betul. Production, okay. Jadi terima kasih kepada Vocal. Kita ada jemaah daripada Vocal Production. Salam perkenalan. Salam kenalan semua yang mana mereka tu malam tu kita buat pun macam-macam kita buat ada the healing 2024 malam tu kan. Jadi ramai yang tanya soalan, yang Ustaz minta maaf Ustaz tak sempat nak jawab soalan, terlampau banyak sangat malam tu, dan kita pun masa terhad kita ada. Jadi alhamdulillah hari ni kita buat podcast kali kedua. Podcast episod kedua. Kita tampilkan ada seorang kita ni, ada seorang kumbang kan, bukan kumbang, madu lah, bunga kita itu Su dah, yang betul dah kita dah ramai yang dah kenal sudah daripada Manis FM Kelantan dulu. Dari kalau di ruang udara Kelantan dulu mungkin bukan asing lagi Kak Su dulu DJ Manis FM Kelantan Kak Su kan? Yang beroperasi di Kelantan. Tahun bila tu Kak Su? Asalnya last dekat sana dalam 2008 macam tu. So senior lah. Dahululah. Jadi kami bersama kat sini, kadang-kadang mungkin ada ketika saya tak ada, Kak Su akan ganti, kadang-kadang Kak Su tak ada, saya akan ganti, tapi kebanyakan masanya kami bertiga. So Ustaz, sekali lagi kita ingatkan ataupun kita refresh. Inilah dia yang platform Ustaz katakan kepada anda semua. Ustaz Healing Sharin, kalau sebelum ni anda kenal Ustaz kat platform lain, tapi ini memang hak milik Ustaz. Ini Ustaz tampil dengan podcast. Dan juga pendekatan dia healing. Ustaz, Yes. Jadi bila sebut healing ni kita ada berbagai healing. Betul. Self healing ada, mass healing ada, kita healing secara ramai-ramai pun boleh. Ada macam-macam lah. Jadi insya-Allah kita akan perkenalkan healing kita. Jadi maksud healing ni bukan bomo, bukan dia besar. Besar, dia luas sebenarnya. Kita akan kongsikan mungkin dari segi spiritual, dari segi petua, amalan kita akan kongsikan. Cara mudah dan cara tidak menyusahkan tuan-tuan semua insya-Allah. InsyaAllah. Betul. Berbalik kepada apa yang Ustaz kongsikan di episod pertama tu. Bak kata Kak Su lah tadi, Kak Su bisik kat saya, Wan, setiap kali Januari macam mana Kak Su? Dia bila orang kata apa azam ya, bila dia cerita mengenai azam daripada Januari sehingga Disember masih lagi belum kita dapat tunaikan. Tapi cerita-cerita tu ada Ustaz. Setiap kali tahun baru je orang akan cakap azam Ustaz. Azam baru. Dan of course bila azam ni semua orang akan kata nak mengubah hidup, nak jadi lebih baik, nak berjaya, nak kaya raya. Macam saya nak kurus, Kak Su pun sama. Yang diet tapi asyik bertangguh je. Ustaz ada sebutkan Ustaz pernah makan dalam talam, tak ada lauk, Kak Su, hanya budu. Rupanya dia memberi kesan kepada beberapa yang menonton kita dan hantar feedback pada kita. Ustaz, mungkin yelah orang nampak
yang Pak kata kat semua orang nampak bila ustaz dah senang. Yes. Bila kebanyakan kalau kita tengok tokoh korporat pun kita nampak mereka dah senang. Tapi orang tak tahu macam mana Perjalanan untuk mereka sampai ke tahap yang kata orang tu onak dan duri yang ditempuh. Dilalui, Samalah juga pada ustaz. So untuk kita healing jiwa kita ni, kita nak semua orang kena faham, kena pujuk diri kita, rawat diri kita supaya kita kena tahu sebelum berjaya ni ada harga yang perlu dibayar. Kalau ustaz mungkin ustaz boleh cerita pasal betul ke orang tanya saya ustaz, betul ke makan nasi dengan budu je rasa apa? Boleh ustaz cerita Boleh, sikit, insyaAllah. Ini pun pengalaman Ustaz lah. Dulu Ustaz bekerja kan. Ustaz masuk kerja kerajaan tahun 1982. Kemudian Ustaz terpaksa berhenti kerja tahun 1994 kan. So, kerana ayah Ustaz kena stroke. Jadi tak ada abang dia kerja besar. Dia kerja besar takkanlah gaji puluh ribu nak berhenti kerja kan. Jadi macam adik Ustaz pun dia CEO, takkan dia berhenti kerja. Jadi kita yang kerja biasa ni kita akan berhenti gaji 1,000 lebih aja. Jadi kita korbankan masa. Ustaz berhenti tu balik Kelantan dan Kak Ni pun isteri Ustaz pun balik Kelantan ngajar di Kelantan. Dan bila kita dah berhenti kerja maksudkan pendapatan Ustaz zero lah. Faham? Zero. Jadi zero Ustaz berdasarkan pada hidup Ustaz berdasarkan Kak Ni saja. Jadi Kak Ni pun hitung-hitung kita buat perkiraan dari segi pendapatan dia tu, Kak Ni sanggup bagi pada Ustaz RM1.5 je satu hari. Tak boleh lebih dah. Ada 50% tambang pergi dan 50% tambang balik ke mana? Ke pondok untuk belajar pondok lah. Dan 50% lagi tu Sekejap ustaz, tahun bila tu ustaz? tahun 1994. Boleh hidup ustaz? Boleh Wan, boleh Wan. Anak masa tu 5 Wan. saya masa tu tengah tempat. Tengah nampak dia. Wan. Saya baru nak masuk sekolah lah kot, sekolah rendah. Sekolah menengah. Dengan zaman tu RM1.5 untuk ustaz. RM1.5 boleh lagi. Masa tu tambang daripada Kota Baru ke Pasir Mas ke Bunuk Susu tu kan ataupun ke Bejas Semak tu 50% tambang. Sekarang ni dah lebih dah. Dekat dengan RM9, RM8 sekarang. Lain dah. Lain beza lah. Dan 50% untuk makan satu hari Wan. Satu hari daripada pagi sampai malam. Sampai malam tu yang Ustaz boleh makan. Jadi kalau Ustaz beli nasi bungkus pagi tu, jadi tengah hari Ustaz tak makan dah dan malam pun Ustaz tak makan. Apa yang Ustaz buat ialah Ustaz minum air kosong lah, air pipe yang ada di pondok tu. Faham. Minum air gitu je tu. Jadi lepas tu di samping tu anak 5 orang. Ustaz kalau hari pondok Ustaz balik, kalau apa dah pengajian tu separuh hari, kadang tuan guru dia ada urusan lain kan. Ustaz balik rumah, Ustaz buat popiah. Lah. Popiah Ustaz goreng isi popiah dan Ustaz golong-golong Ustaz hantar pergi ke apa dah ke kedai-kedai lah. Untuk dijual lah. Untuk jual lah. Dapatlah pendapatan untuk sikit-sikit. Masa tu RM1.5 tu. Satu paket RM1.5 sekarang. Ini dah mahal kan? RM1.5. Tapi RM1.5 kita untung dapat 20% tu dah besar bagi kita lah. Jadi dari segi makan pula, ya anak 5 campur dengan Ustaz Kak Ni 7 orang. Nak beli lauk tak ada. Tak dapat. Jadi kami makan satu dulang dan dan budu satu botol tu kita masukkan budu je. Masukkan budu kita gaul makan anak makan. Kalau ada telur pun telur 5 biji untuk anak je. Kita tak makan. Jadi kita makan bekas-bekasan anak situlah. Jadi apa dah benda ni kan berlalu daripada tahun 1994 sampai 1999. Jadi mak mentua datang Wan, datang nangis tengok kita makan. Itulah jadi dan ustaz pun di samping tu ustaz kerja dengan mak kan mak buat air batu, ustaz buat kalau hari tak ngaji pondok ustaz buat bekerja dengan mak. Tapi mak masa tu dia boleh bayar gaji ustaznya RM300 je sebulan. Jadi RM10 tu bagi. Boleh lah sikit-sikit nak itu. Jadi memang susahlah nak bagi contoh masuk bulan raya. Masuk nak raya tu ustaz tak ada baju, tak ada duit nak beli baju raya. Terpaksa jual kitab ni untuk nak bayar zakat, lepas tu untuk nak beli baju raya. Raja-raja kadang tak dapat nak beli, cuma dapat guna duit tu untuk beli kuih je. Ustaz tetap menunaikan zakat juga ustaz Ya ustaz bayar juga tak mau. Ustaz tak mau. Setengah orang dia miskin kan. Kalau kira golongan ustaz ni dah termasuk golongan orang yang tak mampu. Maksudnya untuk dalam 5 tahun daripada ustaz struggle tu ustaz memang still bayar zakat. Still bayar zakat. Ini antara healing yang saya nampak sebenarnya sebab orang kata kadang-kadang orang bila dia anggap diri dia susah, tapi ustaz Allahu Akbar. Kan tapi saya tahu ustaz nak mengeluarkan zakat untuk membantu orang yang lagi susah. Ustaz cerita dengan dia, nak beritahu ni bila kita susah kan, masa kita senang, masa ustaz dulu kerja jabatan kerajaan kan, kita berpangkat. Orang puji Wan, balik kampung ke puji. Bila kita berhenti nak beritahu suasana ni. Bila kita berhenti orang keji tau. Ustaz pergi masjid. Ustaz biasa kalau di pondok tak ada kelas pengajian. Jadi ustaz selepas main subuh, ustaz akan stay sampai duha. Masa tu masjid dah tutup lah. Jadi ustaz stay duduk dalam lah. Jadi lepas main duha pukul 10 baru ustaz balik. Balik tu sebab popiah apa semua nak jual lah. Jadi bila ustaz balik, ustaz keluar nak pergi semain zuhur tu. Orang masjid tengok kat ustaz. Duk tunjuk kat ustaz. Ustaz kenapa
Kenapa kau tunjuk? Kata tu Syahrin dah mari dah. Ustaz pun jumpa kawan. Kau duduk dekat masjid ni sampai pukul apa? Sampai pukul 10.30. Kau tak nampak ke ada orang congkel apa dah? Peti duit masjid. Dia orang masjid tu ustaz ambil duit. Allahu akbar, nangis. Nangis memang nangis ustaz mana? Ustaz tanya kau tengok muka aku pencuri ke? Tak, aku percaya pada kau. Tapi masa kau keluar tu deh, ustaz tak perasan yang masa ustaz keluar tu pencuri tu ada dalam duduk menyorok. Dia dah baca dah. Ustaz Syahrin keluar pukul 10, pukul 10.30. Dia duduk dan menyorok dalam tu. Jadi bila ustaz keluar, ustaz kunci daripada luar. Tapi kunci dan maksudnya kita letak tu selak tu, dia benda tak kata kunci daripada dalam. Tapi oleh kerana dia duduk dalam tu, dia boleh keluar lah. Ya, betul Jadi penting. Jadi situlah ustaz tak pijak masjid tu berapa lama ustaz tak pijak. Ustaz pergi sembahyang kat lain lah. Malulah kita orang dan bapa untuk ustaz pula bendahari di masjid tu. Jadi malulah jagalah tu. Jadi tu nak beritahu dah, bila kita senang kan, bila kita berpangkat, masa pangkat orang puja kita. Tapi bila kita susah kan, Bukan siapa-siapa kan? macam-macam. Itulah stigma masyarakat ni bila nampak orang tu susah, bila nampak orang tu konon-konon duduk lama kat masjid, bila berlaku apa-apa kejadian terus menghukum. Yes, betul. Tak adalah niat pula nak check ke, nak tanya. Apa tanya salah lah. panggil ustaz kan? Yes, Syahrin, tabung hilang, betul ke kau ambil? At least boleh tanya betul ustaz Pasal dia orang tahu ustaz susah. Dia orang tahu ustaz susah. Dia orang tahu tengok keadaan ustaz dah. Pakaian kita dia orang tahu dah pakaian koyak, jubah koyak apa semua. Saya ingatkan kadang-kadang kan, tu asal kata orang lain kan. Kadang adik-beradik kata macam tu. Adik-beradik kata, dia kata pada anak ustaz ni, ustaz cerita, dia kata, pakaian kau bukan daripada kawan, jiran sebelah tu. Baju kau ni makcik buat sapu kaki je. Buat lap kaki. Lap kaki, ya Allah, dah sedih. Anak ustaz balik nangis cerita macam tu, Allah. Ustaz, kalau macam tu ustaz kan, apa cara ataupun apa yang ustaz amalkan atau apa yang ustaz bagi tahu kat anak-anak, bagi tahu kat diri sendiri ustaz untuk tempuh semua tu kan. Mungkin satu yang saya nampak tadi ialah ustaz tak menjadikan kesusahan tu satu alasan. Ustaz still tunaikan kewajipan semayang, ustaz still bayar zakat kan. Selain pada tu bila dihina, bila dituduh, bila di labelkan macam tu dan dipermain-mainkan maruah tu kan, orang kita sekarang doang ramai yang tak boleh ambil benda tu, akan memberontak. Even saya tengok ada yang kadang-kadang alang-alang dah orang kata aku jahat, aku buat je jahat. Tapi pada ustaz, mungkin ustaz boleh share dengan kita apa yang ustaz buat bila ustaz berdepan dengan suasana tu. Dia suasana gini, Walid. Kak ni dia tanggung hidup ustaz kan. Anak 5 dengan ustaz, kita ada duit apa semua kan. Jadi dia tanggung. Jadi nak ustaz tabik lah dengan isteri ustaz sebetulnya sampai sekarang. Jadi ustaz sayang pada dia tu. Sayang. Jadi Kak ni memang berwajah keibuan. Saya dah jumpa. Jadi apa dah? Jadi apa dah tuan semua? Kak ni selalu nangis. Jadi ustaz beritahu apa yang ustaz beritahu ialah kita ada Allah tu aja. Allah Taala, perancangan Allah Taala lebih baik daripada perancangan kita. Ustaz sabar insya-Allah ada jalan sebab Allah Taala beritahu dalam surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra Allah Taala jadikan kesusahan tu bersama, bukan diiringi, bersama dengan kesusahan. Bila kita ditimpa susah tu adalah kebaikan Allah Taala bagi. Cuma kita tak tahu bila kita tak tahu bila kan, tak tahu. Jadi ustaz ni cerita nak orang ni, lalu ustaz tu malam-malam kita nangis. Dan satu hari nak cerita pada guru ustaz almarhum Tuan Guru Haji Omar, ustaz tak cerita pun susah ustaz. Tapi seorang guru dia faham tentang anak murid dia. Tuan Guru nak pergi Mekah. Ustaz pun tak ada duit nak bagi kat dia. Tak ada duit, nak bagi RM10 dah 50 sen kat ni bagi ni. Jadi malam tu ustaz pergi jumpa dia. Ustaz duduk sebelah dia. Dia gosok pun ustaz. Sabar datang. Sekejap. Faham ustaz. Dia tak sabar Dan Allah Ta'ala bagi kita ni, bagi rezeki kita ni 100 rezeki datang. 90 rezeki Allah Ta'ala letak di akhirat. Dan 10 rezeki Allah Ta'ala campakkan muka bumi ni. Semua orang berbuat, orang kafir, orang Islam berebut nak dapatkan. Dia gosok bawah Ustaz. Ustaz sabar. Dia kata apa? Adik Ustaz, kita nangis lah. Tok Guru ni. Tok Guru gosok. Kita tak pernah cerita. Tak pernah cerita. Demi Allah tak pernah cerita. Kalau Ustaz pergi raya Muhajir kan, Ustaz duduk kat tangga je. Ustaz tu duduk bersama dengan orang lain duduk atas kursi ni. Ustaz kat tangga je. Tak ada duit nak bagi dia. Bila nak balik tu, nak balik dah. Dia masuk ke dapur, tak tahu dia masuk ke dapur kan bilik dia, tak tahu. Dia keluar satu beg,
satu beg plastik, okey ambil. Ustaz buka tu ada duit RM10, tu guru bagi kat kita, satu kita bagi tu guru, tunggu bagi kita duit RM10 dan kain plekat satu tu. Tu dah. Tu Ustaz beritahu. Jadi bila dia gosok pun dia awal dah sabar, awal dah musabar. Insya-Allah Allah tak akan bagi rezeki padamu. Jadi apa dia tekan membuatlah amalan ni. Dia bagi satu amalan pada ustaz. Dan amalan tu sampai sekarang ustaz buat kan. Ustaz buat tak tinggal-tinggal nak ambil berkat atas nama Tuan Guru Raja Aja Umar Macam Semua. Itulah. Jadi ustaz abadikan nama Tuan Guru Raja Umar Macam Semua dalam hati kita. Sebab tu di mana saja ustaz bagi ceramah, ustaz bagi buat TikTok apa semua, ustaz akan sebut nama Tuan Guru Raja Umar Macam Semua. Sebab dia Allah Taala itulah dia pandai dia gosok dia gosok pada masa ustaz nak hantar dia pergi di airport Mekah pun dia pegang tangan dia, sabar weh itu dah. Ada itu dia paling penting sekali lah dalam hidup kita, sabar. So yang paling penting macam ustaz cakap, mungkin kita boleh letak dalam nota diri masing-masing, trust Allah, percaya pada Allah. Ustaz, perancangan dia still ada yang terbaik untuk kita. Kalau kita ikut, kita mungkin dia nak tengok kita sabar ke tak ustaz kan. So maksudnya pada ustaz dah yang apa jua yang melanda kita ni, kita kena macam mana nak cakap ustaz, istiqamah ke? Istiqamah je ustaz. Betul. Kan salah sebut saya konon sebut Arab ni kan salah pula kan. Constant. Dia sebenarnya istiqamah macam ustaz ni, ustaz istiqamah tuan guru beritahu dia kata awal dah buat selalu. Ustaz buat ikut buat. Dulu kan kadang bila ustaz pergi pondok, sepatut kita balik pukul 11 malam dia. Tak ada duit man. Ustaz tak ada duit. Ustaz tidur kat situ noh. Yalah. Ustaz tidur kat masjid tu. Besok tu jumpa kawan baru ustaz balik. Kan balik jadi satu malam dah. Minum air kosong, air pipe kosong sampai kadang-kadang pergi kedai. Makan tengah hari ustaz tak pergi makan. Tak ada duit. Kadang-kadang kawan ajak, jom kita makan. Ustaz tak mau pergi sebab apa? Kalau ikut Tuan Guru Raja Umar dia kata, awal kalau mung pergi makan, mu niat nak suruh orang bayar, maka satu titik hitam Allah Taala dah titik dalam hati kamu. Ustaz takutlah macam tu, takutlah. Jadi pasal takut niat kita tak ada duit, mesti kita niat suruh bayar lah. Kita berharap lah. Kita berharap lah. Jadi ustaz tak mau pergi, tapi kawan-kawan dia faham. Sebab dia join dekat kelas macam tu. Tak apa, aku bayar, abang bayar. Kita pergilah. Tapi kita makan cakap kita nak makan, bukan nak makan lebih-lebih lagi. Janganlah bila orang bayar setengah orang kau kemain ayam, ikan, segala haiwan dan hidupan laut di situ. Ustaz. Tu kadang-kadang ustaz sampai dia singgah kedai sebelum kelas pondok kan. Sampai kedai makan nasi, ustaz ada nasi je. Air ustaz. Nak air teh ke air kopi? Tak apa, ustaz tak payahlah. Lepas makan basuh tangan, minum air baik betul. Air baik kat sing kat kedai tu. Dah duit tak ada kan, so macam itulah. Akhirnya sehinggakanlah. Pada tahun 1999 bapa untuk tengok ustaz dah susah. Memang susah lah jual ikan tu. Jual ikan dia pagi sampai petang tu. Jual ikan naik lori ni daripada rumah ke rumah, daripada flat ke flat, daripada taman ke taman dia. Dia bagi 3 ekor ikan man. Upah 3 ekor je. Upah 3 ekor ikan. Duit tak bagi, dia bagi upah 3 ekor ikan. Ikan itulah yang ustaz bagi pada anak ustaz untuk makan. Anak 5 orang, potong 2. Okey, seorang-seorang satu dapat kepala kat kita. Dapat kepala. Itulah ustaz akan ni makan. Jadi sehingga kan pada tahun 1999 akhir dah tu, bapa untuk kata dia tengok ustaz susah sangat nak. Kau pergilah jumpa dan arwah yang ustaz cerita nak Haji Syukri. Di situlah bermula era ustaz. Dia biayai ustaz, pergi sana pergi sini sehingga kan ustaz masuklah orang kenal ustaz melalui Manis FM. Manis FM ustaz kenal. Dan nama setiap minggu bila hari ustaz lupa lah, hari Sabtu ke hari Ahad, bila ustaz keluar semua orang akan tunggu nak untuk ustaz bersama dengan Ustaz Syahrin bagi petua, bagi macam healing macam ni macam kita nak buat kan. Di situlah ustaz doa ya Allah Taala, kau bagilah satu tim yang memang aku nak buat. Jadi Allah Taala kurniakan sekarang ni Wan. Ustaz nak kata senang tak senang Wan, tapi kalau anak nak makan pizza bolehlah sikit nak makan pizza. Anak nak makan fried chicken boleh makan fried chicken. Kalau anak nak makan kata pork tek, tom yum kan boleh lah Wan. Kiranya kalau teringin dah tak ada dah duduk makan nasi. Tak ada susah dengan budu. Budu makan lagi ustaz, tapi ada lah lawan lain. Jangan. Kelantan kena makan budu. Jangan tinggal su. Budu tak tinggal su. Jangan. Jangan. Kita pun suka budu. Masya-Allah tabarakallah. Yalah, berbalik kepada kisah satu lagi sekali kan Kak Su Ustaz. Apa lagi yang mungkin ustaz boleh share dengan kita yang ustaz cakap dengan diri ustaz bila ustaz melalui detik-detik tu dulu ustaz? Okey, selalu ustaz cakap dia. Ustaz selalu cakap, ustaz pegang dalam Al-Quran ni, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah Taala. Tu je Wan. Ustaz serahkan urusan pada Allah dan Allah Taala atur, pandai dia dah atur dia.
Kita cuma tugas kita minta kan, kita minta. Ustaz minta hari-hari tak minta, dan Kak Ni pun minta. Kak Ni pun tak lekang, dia nangis. Dan Ustaz, sebab tu bila Ustaz duduk, ada Haji Sukri dah ambil, Tuan Haji Sukri dah ambil Ustaz bekerja, duit Ustaz dapat tu Ustaz bagi Kak Ni. Semua Ustaz ada. Ustaz, demi Allah Ustaz bagi semua Kak Ni, Ustaz ambil RM50 je. Kalau Ustaz gaji Ustaz setiap minggu dan Tuan Haji bagi, Ustaz bagi Kak Ni, Ustaz ambil RM50 je. Kalau duit tetap habis, Ustaz tak ambil dah dengan Kak Ni, Ustaz bagi full. RM50 tu cadang pun takut kawan-kawan datang kan, nak suruh kita belanja kan, kita belanja, ada duit kan. Jadi sampailah sekarang. Sampai sekarang tu, duit Kak Ni pun Ustaz tak sentuhan. Jadi selalu Ustaz cakap kata dia. Pertama Ustaz beritahu ke dia, kita nampak kebesaran Allah Taala. Ni Allah Taala nak bagi pada kita, setiap kesusahan tu ada kesenangan. Dan juga Allah Taala tunjukkan, inilah isteri kau yang kau susah dulu, dia kau sampai kau senangkan ni. Jadi itulah isteri kau. Jadi Ustaz nampaklah pengorbanan Kak Ni dengan anak-anak semua. Anak-anak pun sekarang ni pun alhamdulillah nak tetap berjaya juga. Ustaz berjaya bagi pendidikan. Berpendidikan itulah Kak Ni. Jadi kita tak mau jadi orang yang itulah dia, alhamdulillah. Macam tu nak kata lebih tak ada kan. Selalu Ustaz berpesan begitu kepada diri sendiri lah. Dan anak-anak Ustaz pun selalu pesan, ingat masa ayah susah dulu. Ingat masa kita susah dulu. Ingat dulu masa kita makan dulu. Ustaz lalu beritahu anak-anak, masa kita makan dulang dalam nasi dengan budan dan dulang tu, ingat dah. Jangan. Sebab tu sampai sekarang pun jangan tak ada setengah kan anak-anak kan bila ayah dah kaya dah semua kan, minta macam-macam, nak beli clubbing lah, tapi anak-anak Ustaz tak. Awas saya nak beli clubbing. Macam tapi masa tu juga Ustaz tanya kan, macam mana Ustaz bentuk pribadi dia orang, anak-anak sendiri. Yang tak memberontak kan. Ada juga kadang-kadang kita tengok setengah-setengah keluarga bila dalam keadaan macam tu tak terdidik kadang-kadang. Terdidik daripada kawal dia orang untuk cekal. Jangan ni kan, jangan ni kan. Bila Ustaz balik, kalau Ustaz tak ada pengajian di pondok kan, Ustaz balik malam, kalau malam tak ada kelas, jadi malam Ustaz akan semayang berjamaah sama jemaah. Lepas tu Ustaz selalu bagi nasihat pada dia orang, selalu bagi nasihat agar mereka ni tidak melampaui apa semua, dan selalu Ustaz tekan dan semayang jangan tinggal. Ke mana awak pergi semayang jangan. Dan Ustaz didik mereka ni naik ke, Ustaz ajar nak bagaimana nak semayang jamak, contoh nak semayang jamak ni. Macam mana dia kata jamak takdim, jamak takhir. Ustaz ajak mereka naik kereta api, jom. Atau travel dengan Ustaz, travel dengan ayah, inilah yang ajar. Singgah di mana-mana, R&R, okey, inilah cara semayang. Ustaz ajar macam tu. Sampai sekarang alhamdulillah dah dapat menantu pun yang baik, dapat anak yang baik, dapat menantu baik. Bukan Ustaz nak puji, tapi nak minta inilah ketentuan Allah Taala yang Ustaz yakin ni, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Dan selalu Ustaz pesan pada anak murid Ustaz, ingat kalau kita susah, ingat wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan banyak sabar dan juga banyak bersembahyang tu. Betul. Macam apa yang saya dapat lah, saya tengok Ustaz cerita ni, kita sebagai lelaki, kami sebagai orang lelaki, macam mana kita susah pun Ustaz, kita kena pegang tanggungjawab kita Ustaz. Yes, betul. Walaupun Kak Ani membantu Ustaz, tapi kita kena ada usaha ikhtiar kita untuk mengubah nasib keluarga Ustaz kan. Betul kan. Dan juga ingat kepada isu-isu yang sedang hangat sejak daripada tahun lepas sampai sekarang, yang menyondorkan, disondorkan dan sebagainya. Kalau you dah berjaya macam mana pun, ingat pengorbanan isteri ataupun orang di belakang kita yang susah bersama. Macam Ustaz dan juga Kak Ani, Ustaz cakap, Ustaz ingat apa yang Kak Ani sanggup lalui. Kalau nak ikutkan, setengah orang dia boleh ada pilihan untuk tinggalkan Ustaz. Betul. Dia berkerjaya kalau kita fikir-fikirkan. So mungkin kepada anda yang ada masalah yang sama, sebab tadi bila Ustaz cakap, Ustaz saya pun agak sentimental sikit bila sampai bab ni. Bila Ustaz kata Ustaz yang berkorban, tinggalkan pekerjaan sebab adik-beradik lain tu. Saya ada melalui fasa yang sama di mana saya menolak tawaran kerja tetap sebab bapa saya sakit masa tu. So kita faham kenapa Ustaz buat tindakan tu. Orang akan tanya, kenapa kau sanggup berkorban semua pula Ustaz kan? Kau pun ada anak semua, tapi mungkin itu dah bahagian kita Ustaz. Betul. Tapi saya pun percaya, dan saya rasa bila kita percaya ni Ustaz, memang betul lah Ustaz, ada je rezeki dengan rahmat Allah tu. Yes, betul. Ustaz pernah kan, Ustaz Kak Ni dia dah ngajar sekolah kan. Masa tu Ustaz dah nak start nak berjaya kan. Tapi masa tu pasal Kak Ni, dia tak boleh tinggalkan pekerjaan dia, cikgu kan. Betul. Dia cikgu. Jadi Ustaz selalu pergi Indonesia, selalu kadang-kadang seminggu tu Ustaz ada sehari, kadang-kadang dalam sebulan tu 2-3 hari kat rumah. Selalu pergi. Pasal Ustaz pergi Indonesia, Ustaz pergi belajar kan. Kadang-kadang Kak Ni di airport dia nangis tau. Dia nangis. Dia call dia nangis. Dia kata, biarlah.
kena selalu kena tinggal betul lah. kena tinggal selalu kena tinggal dia nangis ustaz apa sabar insya-Allah kejayaan tu nanti satu masa kita akan rehat dan kita tak akan susah dah bila Allah Taala dah temukan kita satu platform yang baik. Alhamdulillah sekarang ni ustaz dah jumpa dalam platform The Vocal. Okay, terima kasih kepada The Vocal, terima kasih kepada Wan, terima kasih kepada Su, terima kasih kepada Wan, Wan kita di sebalik dia, vocal di sebalik kita ni. Allahu Betul. akbar. Satu perancangan yang saya rasa ini pun kerana kita pun belajar bersabar dan menerima takdir Allah. Sebab benda-benda ni bila Ustaz Ishan ni kan dia tiba-tiba kan Kak Su datang kat kita. Inilah benda yang rahsia kalau selama ni kita suka persoalkan kenapa aku tak dapat lagi, kenapa tak. Saya pun sebenarnya melalui banyak benda Ustaz sebelum dapat betul. tim ni, sebelum jumpa dengan Ustaz, sebelum jumpa dengan Kak Su, sebelum jumpa dengan Sapuan. Ditipu tu kadang-kadang kesilapan kita juga. Tak boleh nak salah orang je benda-benda ni. Saya sendiri yang tak berhati-hati dalam membuat perancangan. Tapi bila saya percaya itu takdir Tuhan dan Ustaz kata tadi, kita tak pandai lagi bab ayat. Tadi Ustaz cakap so saya dah tahu. Setiap apa Ustaz, kesusahan tu akan datang dengan akan bersama hikmah, dengan kebaikan. kesenangan. So inilah yang rezeki yang kami nampak. Alhamdulillah Allah bagi kepada kami semua yang kita selama ni tak dapat, tapi sebab kami sabar, Ustaz pun nak dapat platform ni 20 tahun Ustaz 20 tahun 2004 bayangkan. Allah Dan saya Akbar. pun rasa it's about time dan di sinilah kami dan bersama dengan anda semua pendengar podcast kita, podcast Ustaz Healing Sharin di The Vocal Production, untuk sama-sama berkongsi kalau Ustaz boleh makan nasi dengan budu selama 5 tahun susah, yang bekerja gajinya hanya dengan 3 ekor ikan. Dan kita juga Kak Su, kisah kita taklah tragik macam Ustaz. Tapi adalah juga kesusahan dia, tidaklah senang. Cuma kita pun suka ikut cara Ustaz, jangan share sangat kesusahan kat orang. Yes, betul. Tapi lebih baik kita usaha untuk perbaiki. Satu benda percaya pada Allah Ustaz kan. Kan? Allah Ta'ala ni dia cemburu tau. Allah Ta'ala dia cemburu. Allah Ta'ala dia ada sifat cemburu juga. Itu bukan satu kelemahan cemburu Allah Ta'ala. Bukan kita bila cemburu Allah Ta'ala satu sifat kelemahan, tapi satu sifat keagungan. Dia ni. Allah Ta'ala cemburu kalau kita cerita pada makhluk. Dia nak kita bangun malam, kita cerita. Kita bercerita. Betul. Aku rindu pada air mata kau. Syarin, aku rindu pada air mata kau. Ustaz selalu ingat, aku rindu pada air mata kau. Jadi, bila kita bangun malam, kita akan doa, memang kita akan keluar air mata. Dan Ustaz akan bilang, bila kita Ustaz kalau macam tu bangun malam dia terbayang tuan guru Raja Umar, dia gosok pohon tak. Allah masa doa yang masa Ustaz berjorat. Allahu akbar. Seorang guru yang terkenal di Kelantan, dia gosok pohon kita ni. Kita siapa Allah? Siapa kita? Siapa dia gosok dia? dia? Rasa nak duduk kat tangga je Ustaz. Allahu akbar. Ustaz kalau ya betul. Ustaz duduk kat tangga. Orang lain semua orang alim semua duduk atas kursi semua. Kita itu adalah jadi insya-Allah. Sebab tu semua kalau bila Allah Taala susah, kita susah dan bangun malam. Ustaz selalu bangun malam. Bangun malam doa pada Allah, minta pada Allah, raju pada, sebab dua tangan yang diangkat berdoa pada waktu malam, nescaya tak akan kosong, dia akan dapat. Dia akan dapat juga tuan-tuan. Dan ingatlah apa Imam Syafi'i kata dia, doa orang pada waktu tahajud ni seperti anak panah. Kita panah tu dia pergi tepat pada nombor 10. Tepat dia doa orang. Sebab itulah bahaya kalau kita doa pada orang untuk kemusnahan bersama. Jadi kita doa untuk kebaikan kita. Dan juga satu lagi Ustaz nak bagi, kita nak share kepada tuan-tuan semua, itulah kita nak dapat kebaikan, kita doa untuk orang kebaikan juga, baru kita dapat kebaikan. Sebab setiap doa kita kepada orang yang orang tu tak tahu yang kita doa untuk dia, maka mereka akan mengaminkan. Bayangkan doa malaikat amin tu, kabul doa kita insya-Allah. Betul. Yang kadang-kadang kita terlupa sibuk nak berkongsi atau mengadu kat Facebook, dekat Twitter, dekat semua benda lah. Tapi kita tak mengadu kat Allah. Padahal dialah yang ada kuasa untuk membantu kita Ustaz kan. Dia sentiasa menanti. So kat situ kita kena start mengadu kat Allah. InsyaAllah sama-sama dah. Sama-sama kita buka ruang kita buka ruang pada Allah Taala. Kita buka ruang Allah Taala buka ruang, cuma kita saja kita tak masuk dalam ruang tersebut. Jadi sekarang ni cuba kita masuk dalam ruang tersebut, biar kita jadi seorang yang perindu kepada Allah Taala, dan juga jangan lupa perindu kepada Rasulullah SAW. Dan kita kena banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ni dalam hidup dia sentiasa nangis untuk kita. Betul. Sampai sekarang Rasulullah SAW nangis untuk kita semua. Jadi itulah semua penawar. Jadi kalau ulama, kalau tuan-tuan tanya apa penawarnya, tuan-tuan semua macam Ustaz kongsilah, bukan nak puji, cuma satu motivasi untuk tuan-tuan semua, jangan lupa berselawat ke atas Rasulullah SAW paling sikit 1000 kali.
Paling sikit sekali. Alah, selawat tak panjang kita baca sallallahu ala Muhammad. Pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu panggil selawat Jibril. Oh, Selawat okey. Jibril 10 kali dah. Sehingga kan ada setengah ulama kata kalau kamu bisa berselawat 15,000 satu hari, kalau kamu tak kaya dalam setahun, kamu ludah mengaku. Mereka yakin dia. Betapa yakin dia kepada Yakin dengan selawat tuan. Jadi kalau tuan-tuan susah, hidup susah, tuan-tuan nak dapat ketenangan, banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan semua, tuan-tuan akan dapat ketenangan insyaAllah. Itulah dia, kalau anda bersama kami sejak setengah jam tadi, mesti anda akan dapat macam-macam kan healing kita untuk episod kedua ni. So kalau nak tahu lagi macam-macam perkongsian Ustaz, sharing session, we are always share about our life, real life. Kita bukan cerita yang direka-reka, tapi cerita yang pasal kehidupan Ustaz. Kadang-kadang saya masuk kehidupan saya, Kak Su, atau anda semua boleh je tanya kepada kami di mana-mana platform, tanya je apa-apa. Ustaz insya-Allah bersedia menjawab. Kalau Ustaz tak jawab pun Ustaz akan jawab, jangan risau. Jadi teruskan bersama kami macam biasa Ustaz. Sebelum kita akhiri episod kedua ni, kita minta Ustaz doakan untuk kita semua. Jadi jom tadah tangan dan jangan lupa tadi apa Kak Su mengadu pada Allah kan. Okey. So jom kita berdoa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiul alim. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وصل الله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. Stay tune dengan Ustaz Healing Syahri insyaAllah. Teruskan bersama kami untuk episod seterusnya. Dan seperti biasa, Ustaz Healing Syahrin, healing cara kami, healing di mana-mana saja. InsyaAllah. Okay, Su, macam mana Su? Jumpa lagi. InsyaAllah, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.